Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So di perkongsian kali ini kita ingin bercerita mengenai open subject lah. Okay, lebih kurang macam tu. Dan seperti biasa ianya aku membuat secara freestyle sahaja, membincangkan mengenai keadaan ataupun status terkini klub kesayangan kita, iaitu Sang Badak Sabah FC ni. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa untuk subscribe SRTV ni dengan menekan butang subscribe, dan juga jangan lupa untuk menekan butang notification agar anda tidak ketinggalan untuk perkongsian yang seterusnya. Anda juga boleh menjadi member di SRTV lah, seperti mana yang telah dilakukan oleh rakan-rakan kita, di mana anda boleh menggunakan emoji ataupun ikon yang berbeza daripada pengomentar yang lain, dan di sebelah nama anda tu juga akan tercatat berapa lama sudah anda menjadi member SRTV. Dan aku mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe, dan ribuan terima kasih kepada yang sudah menjadi member di SRTV. So okay guys, aku akan memulakan penceritaan ni mengenai apa hala tuju sebenarnya untuk klub kita ni. Apa sebenarnya yang cuba dilakukan oleh manajemen Sabah FC untuk klub kita ni, kerana seperti mana yang kita tahu, ini kecoh diceritakan lah oleh di mana-mana sosial media sekalipun, tapi ianya belum dikeluarkan sembarang statement daripada manajemen Sabah FC, iaitu mengenai tunggakan gaji yang telah terjadi dalam skuad ini. Dikatakan 3 bulan lah, lebih kurang macam tu, yang menyebabkan pemergian beberapa nama besar. Buat masa ni 2, tapi kalau ikut penceritaan ni bakal ada lagi 3 yang mungkin akan meninggalkan skuad Sang Badak ni. Seperti mana kita tahu, ramai yang bertanya macam kenapa macam Stu, kenapa macam Daniel Ting boleh meninggalkan Sabah FC sedangkan mereka mempunyai atau masih lagi memiliki kontrak bersama Sabah FC. Kalau kita tengok perjanjian kontrak untuk mana-mana klub, dan ini memang termaktub lah di dalam perjanjian tersebut, official lah, di mana sekiranya sesuatu klub tersebut gagal untuk, ada banyak lah dia punya syarat tu, tapi aku cuma sentuh yang paling main lah, gagal untuk melangsaikan hutang dalam jumlah jangka masa yang tertentu, maka kontrak pemain tersebut boleh ditamatkan secara sukarela. Maksudnya persetujuan di antara kedua individu, dan memang kalau ikut apa yang berlaku, memang itulah yang terjadi kepada Stu dan juga Daniel Ting, lebih kurang macam tu. So bercerita tentang tu, so apa yang ingin aku sentuh sebenarnya ni adalah masalah bajet lah untuk Sabah FC. Ada yang sering sekali bercerita macam kenapa masih ada isu bajet ni sedangkan sponsor-sponsor begitu banyak, berjumlah jutaan ringgit. Tapi aku ingin berkongsi sekali lagi, di mana benda ni pun memang aku kerap kali sentuh, especially di penghujung saingan Liga Super season lepas dan awal pembukaan saingan Liga Super musim ni, di mana aku katakan aku ada tengok dia punya berapa kos perbelanjaan satu kelab ni untuk 3 bulan pertama saja. Okey, kamu tengok 3 bulan pertama sahaja Liga Super ni berlangsung untuk berapa bulan. Tapi bajet yang bakal aku cakap ni belum lagi melibatkan kesemua jumlah perbelanjaan lah. Ini lebih kurang perbelanjaan di atas saja, macam lebih kurang sewa stadium, perjalanan tiket, hotel, gaji pemain tu belum termasuk semuanya. Untuk 3 bulan saja Sabah FC, ini untuk season lepas, 2 season lepas lah, lebih kurang macam tu. Aduh, sorry guys. Adalah 2 juta ringgit guys. Sponsor tertinggi pernah kita dapat adalah 5 juta. So kamu imagine, 3 bulan saja 2 juta. Kita ada 5 juta. So lebih kurang kita boleh bertahan dalam 6 bulan, lebih kurang macam tu. Dan Liga Super ni berlangsung lebih daripada 6 bulan. So di mana datangnya lagi benda-benda apapun pendapatan yang seterusnya lah. Of course kita akan bercerita mengenai tambah lagi sponsor, Sabah FC menjalankan bisnes, apa semua. Cuma kita kena tengok realitinya di sini, benda tu tidak berlaku. Kalau kita bercerita mengenai sponsor sekalipun,
pihak sponsor pun meningu jugalah apa pulangan untuk mereka. So far bagi aku tidak ada sponsor yang sorry aku cakap macam ni, macam membabi buta macam tu sialah untuk memberikan duit kepada mana-mana klub. Diorang juga ingin melihat apa pulangan yang bakal dimiliki oleh mereka. Lebih kurang macam tu. So apakah yang memberi impact untuk memberi keyakinan para sponsor-sponsor kita ni? Of course performance club tu, VC club tu, apa yang cuba mereka kecapi, KPI mereka akan memberi impact yang besar. Tapi terbesar bagi aku adalah betapa kuatnya supporter club tersebut. So ini aku katakan sekali lagi, aku tidak menyalahkan penyokong-penyokong Sabah FC, dan penyakit ni pun bukan dimiliki oleh Sabah FC sajalah. Ianya dimiliki oleh kesemua sekalipun pasukan yang berada di saingan Liga Super ni, di mana penyokong cuma akan hadir ke stadium apabila pasukan mereka perform. Itu saja. Pada realitinya memang itu saja. Sekali lagi aku tidak menyalahkan penyokong-penyokong Sabah FC di atas benda yang aku sebut ni, kerana benda ni memang itulah penyakit di saingan bola sepak tempatan kita. Even JDT sekalipun dengan pemain-pemain yang cukup star, mempunyai prestasi yang seringkali cukup bagus di saingan Liga Super, beraksi di luar Liga Super, pun tidak mampu untuk menarik penonton-penonton mereka hadir memenuhi stadium. So itu adalah realitinya di sinilah. Sekiranya benda ni dapat diubati, ada perubahan dari segi cara penyokong bola sepak tempatan menyokong pasukan mereka, ada cara untuk management menarik penyokong-penyokong untuk hadir ke stadium, ianya akan memberi satu revolusi dan perubahan yang besar lah untuk kancah bola sepak tempatan kita, seperti mana sekali lagi yang berlaku di sebelah-sebelah Eropah sana lah, di mana sekalipun pasukan mereka beraksi, division berapa sekalipun, di mana kedudukan pasukan mereka sekalipun, stadium tetap penuh dan ianya memberi revenue yang cukup besar lah untuk klub tersebut. Dan unfortunately sekali lagi benda itu tidak terjadi di saingan bola sepak tempatan kita ni. So itu adalah faktor terbesar lah kenapa sering kali berlakunya masalah tunggakan gaji untuk mana-mana klub di saingan bola sepak tempatan kita ni. Tapi again, ianya berada di dalam perancangan manajemen klub sendirilah. Sekiranya klub sendiri itu memerhatikan yang mereka mampu untuk berbelanja sebegini, so bermaksud mereka hanya mampu untuk mendapatkan player sebegini, dan apabila mereka hanya memasukkan player yang sebegini, bermakna kedudukan mereka di saingan Liga Super akan berada di kedudukan begini, dan itulah yang telah kita saksikan untuk Sabah FC inilah. So itu yang memang realiti kita kena telan lah untuk Sabah FC ini. So memang banyak yang bercerita even aku pun sendiri mengatakan cuba dapatkan pemain yang terbaik untuk mengganti setiap kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain Sabah FC ini. Tapi pada realitinya sejauh manakah baik player tersebut yang mampu untuk kita tarik masuk ke dalam Sabah FC, kerana sekiranya player itu mempunyai CV yang cukup bagus, sudah pasti ianya datang sekali dengan kontrak yang cukup mahal lah. Itu yang aku katakan di sini. So bagi aku, sekali aku katakan sini, ianya banyak kita lihat lah dari segi perbelanjaan klub kita sini. Aku dah heran kalau ada lagi, macam aku katakan lagi, kemungkinan besar ada 3 lagi nama yang meninggalkan Sabah FC. Aku dah heran kerana sekali lagi sekarang ni kita tidak mampu untuk membayar kontrak yang dimiliki oleh pemain tersebut. So apa cara yang perlu dilakukan adalah untuk mengurangkan bajet gaji-gaji player tersebut. So bercerita tentang player-player pula, ingin aku katakan di sini, kita punya player ni, apa yang dimiliki oleh Sabah FC ni aku boleh katakan berada dalam kedudukan star sebenarnya guys. Kuat player kita sebenarnya ni. Tapi unfortunately yang dilalui secara dalaman ni sedikit sebanyak memberi impact tentang prestasi skuad Sabah FC inilah. Of course tunggakan gaji yang seperti dikatakan oleh social media selama 3 bulan,
pemergian pemain utama kita memberi impact untuk player-player yang lain. Player kita ni bukan cikai-cikai guys. Kamu tengok Stu dikaitkan dengan JDT dan Selangor. Kenapa? Status star lah. Kenapa? Kalau dia tidak bagus, dia akan dikaitkan mungkin dengan Melaka, mungkin dengan Penang, mungkin dengan immigration, lebih kurang macam tu. Tapi oleh kerana status tu ni, dia menjadi berada dalam radar pasukan yang berada di top 5, top 3 di saingan Liga Super. So itulah status tu. Daniel Ting beraksi di luar liga kita, Liga Thailand, yang kita tahu Liga Thailand mempunyai kehebatan dia tersendiri, di mana buat masa ni kita tidak berada dalam rekod yang bagus lah bagi mana-mana klub menentang pasukan yang berada di Liga Thailand. Sekarang ni keluar pula cerita mengenai mungkin kita punya profilik striker kita juga bakal meninggalkan sang badak ni, iaitu Aidin Munyajik. Di mana dia dikaitkan guys? Macam aku katakan tadi, bukan Penang, bukan immigration, bukan DPMM, bukan apa-apa tim yang berada di mid table, tapi dikaitkan dengan Selangor guys. So sekali aku katakan kepada kamu, semua apa yang kita miliki ni berada di level yang cukup tinggi guys untuk bersaing di saingan Liga Super ni. Tapi unfortunately apa yang kita lalui sekarang ni secara dalaman lah memberi impact kepada mereka semua. Bercerita mengenai Selangor, aku suka apa yang dilakukan oleh Selangor sekarang ni, di mana aku melihatkan di sini KPI diorang tiba-tiba melonjak tinggi lah apabila membawa masuk KPG untuk menjadi head coach mereka, dan buat masa ni setakat 2 perlawanan ianya memberikan impact yang cukup besar, di mana kedua perlawanan tersebut berjaya mereka harungi dengan kemenangan. Walaupun waktu menentang Negeri Sembilan, kalau aku nak silap, agak sukar untuk mereka, tapi KPG mempunyai taktikal dia sendiri macam mana untuk mengawal permainan tersebut. Lebih kurang macam itu, membuatkan walaupun sukar tapi still dia orang memenangi perlawanan tersebut. Berbeza dengan Sabah FC guys. Kenapa Alto Linus menjadi kita punya head coach sekarang ni? Kenapa kita tidak ada mendengar lagi sebarang berita pun yang akan membawa masuk sebarang head coach baru, baik tempatan ataupun import? Kerana ini pendapat aku, sekiranya kita, especially sepertinya kita mengambil nama-nama besar lah, contoh seperti Ta Cheng Ho kah, seperti konon yang membawa masuk kembali OKS kah. Mereka ni mempunyai reputasi mereka tersendiri, mereka ni mempunyai demand mereka sendiri, mereka ni mempunyai player yang mereka inginkan sendiri mengikut formation ataupun keperluan di dalam formation individu-individu tersebut. So, adakah Sabah FC mampu untuk melayan keperluan tersebut? Mampu untuk mencapai apa yang diinginkan oleh head coach tersebut. So ini benda yang bagi aku juga yang memberi impact besar lah untuk Sabah FC. Macam kenapa status head coach kita ni masih lagi berada dalam kedudukan interim. Even Alto sendiri pun mengatakan juga yang beliau tidak mempunyai squad yang cukup bagus untuk mengarungi perlawanan, especially selepas ketiadaan Stu. Itu yang diakui oleh Alto juga. Tapi ramai juga mengatakan di bawah tu, di komen-komentar macam pemergian Stu, pemergian Ting tidak akan memberi impact kita banyak lagi player. Ini yang sedang kali aku katakan lah guys. Okay, pengambilan player ni dalam suatu kelab tu, dia bukan ambil serkap jarang saja tau, macam okay kau mari sini, kau mari sini. Bukan, dia ada scouting dia sendiri. Scouting tu keperluan dia adalah untuk melihat pemain-pemain yang bakal diambil ke dalam kelab. Pemain tersebut pula mempunyai ciri-ciri tersebut ke apa yang diinginkan oleh head coach tu. Lebih kurang macam tu. So dia bukan mengambil serkap jarang saja. That's why kenapa okay lah, kita gunalah apa yang kita miliki. Memang diorang boleh main, aku tidak nafikan diorang tidak boleh main. Kau ambil sekali pemain kampung sekalipun masuk ke dalam skuad Sabah FC, diorang boleh main, tiada masalah. Tapi adakah mereka mampu untuk menyerap maksudku berada di dalam mentaliti bersaing di liga teratas di bola sepak tempatan kita ni? Itu yang kita kena fikirkan sebenarnya. Bukan mau ambil serkap jarang orang saja. Bukan mau ambil sebarang-sebarang pemain macam tu saja. Apabila kita mengambil sebarang pemain, especially mengikut budget kita, so macam okay lah, janji ada pemain import, janji ada pemain di position tu. So inilah hasil dah yang kita miliki sekarang ni, di mana kedudukan kita di tangga ke-10 sekarang ni.
Pasal pemain kita berada di level tersebut. Itu yang cuba aku katakan di sinilah apa yang terjadi untuk Sabah FC ni. Jadi basically sekali lagi aku katakan aku tak tahu apa yang cuba dilakukan oleh management Sabah FC sekarang ni. Even management Sabah FC sekarang ni macam belum komplit lagi. Masih lagi ada pertukaran tangan, pertukaran jawatan, wajah-wajah baru. So bila masuk wajah baru, maksudnya apa-apa yang perlu dirancang tu akan tertangguh lah. Kerana paksa tunggu dulu individu ni masuk, mesyuarat tu tak tahu berapa lama lagi. Lepas tu baru mencari pemain tu tak tahu berapa lama lagi. Lepas tu diberikan nama-nama pemain tu, perbincangan lagi, tak tahu berapa lama lagi perbincangan tu, baru jumpa kata putus, okeylah kita ambil player ni. Dan proses tu aku nak nampak akan boleh berlaku lah. Kerana kita belum ada, maksudku management Sabah FC ni, penama dia belum komplit lagi siapa yang berada di higher level, higher position tersebut. So aku tak tahu sama ada kita akan mengharungi jendela kedua ni dengan pengeluaran pemain saja. Itu saja yang kita mampu lakukan. Ada juga mystery player, tapi mystery player ni pun kita tak tahu lagi apa cerita dia. So far yang kita tahu yang si tu lah Kevin something tu, itu sajalah. Itu pun bukan berada di position yang kita inginkan, bukan berada di position yang ditinggalkan oleh pemain-pemain kita. So again, aku nak tahu di mana hala tuju kelab kita sekarang ni, apa yang diinginkan oleh mereka. Pasal kalau boleh aku mau kelab ni lebih transparent lah. Macam kalau betul ada masalah kewangan, okey, beritahu saya ada masalah kewangan, so kita faham. So kita pun boleh expect lah apa yang bakal berlaku di saingan Sagi-Baki, saingan Liga Super ni. Lepas tu boleh kita look forward. Ramai yang mengatakan this season kita memang tidak pandang sudah lah. We written off this season lah, lebih kurang macam tu. Aku pun bersetuju juga dengan pendapat tersebut. Kerana antara kepincangan yang terbesar untuk Sabah FC ni adalah seringkali bertukar tampuk pemerintahan jika dibandingkan dengan klub-klub lain. That's why kenapa klub-klub lain tu diorang lebih mudah untuk mencapai KPI mereka berbanding kita. Pasal pertukaran tangan tu sering berlaku. Yang aku perasan tiap kali pertukaran tu mereka akan ada dia punya fingerprint sendiri. Akan ada cara mereka sendiri. So tidak konsisten apa yang cuba dicapai oleh Sabah FC tu. So ini bagi aku antara benda yang betul-betul menyebabkan kenapa agak kucar-kacir lah persembahan Sabah FC sekarang. Walau macam mana pun masih mengharapkan good news daripada management dari segi persiapan pemain dan juga head coach. Kerana sekali lagi jendela kedua ni masih terbuka untuk mereka melakukan sesuatu. So aku masih macam open book lah tentang persiapan ni. Sampailah jendela kedua ni tutup, baru aku akan menyorakan kembali pendapat aku mengenai status kelab kita ni. Jadi itu dah guys, perbincangan atau perkongsian secara spontan aku lakukan mengenai status terkini skuad Sang Badak kita ni. So aku ingin mendengar pula pendapat anda mengenai tiap tajuk ataupun tiap benda-benda penting yang aku share dengan kamu tadi lah. Letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.